Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Marilah sama-sama kita mengambil keberkatan majlis membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. Allah ya Allah yang Tuhan kami, kurniakanlah manfaat ilmu yang kurniakan kepada kami ya Allah. Ajarlah kami ilmu yang memberi manfaat kepada kami ya Allah. Kurniakanlah rezeki ilmu yang bermanfaat kepada kami ya Allah. Kita sama-samalah beristighfar ringkas. Zikir pendek sajalah sekadar mengingatkan kita bersama. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimati. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Alhamdulillah, kita buat sekian kalinya, buat selama-lamanya, baiklah kita bersyukur kehadrat Allah SWT yang memberi kita limpah kurnia, sihat, insyaAllah masa lapang yang ada untuk kita memanfaatkan majlis kita pada malam ini. Majlis sebelum kita menunggu intizarus solah ba'da solah, menunggu Isya, insyaAllah. Kita memanglah sentiasa diperingatkan supaya sentiasa bersyukur di atas nikmat Allah yang tidak terhingga banyaknya, yang tidak terbilang, yang tidak sebagai manusia. Nikmat yang banyak ini sebenarnya kadang-kadang kita lupa dengan nikmat kurnia Allah kepada kita. Jadi mungkin majlis-majlis ilmu seperti ini memberi kita peringatan tentang betapa besarnya nikmat Allah ini untuk kita syukuri, untuk kita kata terima kasih, bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tidak semua orang bersyukur dengan nikmat yang banyak ini. Dan nikmat yang ada pada kita ini begitu. Allah menyebut qalilam ma tashkurun. Sedikit sahaja yang bersyukur. Jadi mudah-mudahan kita termasuk dalam yang sedikit ini yang bersyukur. Allahumma ja'alna minal qalil. Jadikan aku ya Allah daripada golongan yang sedikit ni yang bersyukur wallah Ta'ala kan. InsyaAllah. Sebab nikmat yang banyak ini tuan-tuan bukan sekadar untuk kita nikmati, seronok, happy,
ya bersahaja. Tetapi nikmat ini sebenarnya tidak berakhir di sini. Nikmat ini akan ditanya, summalatus alunna yauma izin anin naim. Nikmat ini akan ditanya. La, maknanya satu taukid. Lam li taukid. Nescaya sesungguhnya, begitu ayatnya. Nikmat yang kami kurniakan kepada manusia akan kami tanya di pada masa kelak. Jadi tuan-tuan dan puan, marilah kita termasuk berdoa kepada Allah Ta'ala, termasuk dalam golongan hamba-hambanya yang sedikit, yang sentiasa bersyukur di atas nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi hadis kita pada malam ini ialah hadis yang ke-32, iaitu daripada kitab inilah, kitab Penawar Hati oleh Abu Ali Al-Banjari An-Nadawi. Ustaz Fahmi Zamzam kita panggilkan, almarhum. Hadis ini bertajuk Nabi SAW bimbang dengan kekayaan umatnya. Nabi bimbang, kita kata cemas ke ataupun peringatan Nabi lah. Kerana Nabi ni sayang kepada umat dia. Nabi ni kita tidak boleh pisahkan dengan Nabi. Dalam ikrar kita pun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita tidak cukup dengan la ilaha illallah, kena ada Muhammadur Rasulullah. Dan Muhammad ini ada dua tugas kita. Satu menyayangi dia, mencintai dia. Dan itu kena kenal lah. Nak cinta, nak kenal, tak cinta kan. Kena sayang, hubbu. Lepas tu ittiba'u, mengikutinya, mencontohinya, mentaladani apa yang dibuat. Hands on lah apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Itu tugas besar kita, tuan-tuan. Masalah umat akan selesai, masalah kehidupan kita, keluarga kita pun akan selesai kalau kita cinta ke Nabi dan mengambil panduan, tauladan Nabi itu untuk kita ikuti, insya-Allah. Sebab Rasulullah ni didatangkan untuk membawa rahmat kepada kita, ni penyelesaian. Cuma kadang-kadang kita rasa tak kisah sangat. Itu tak apalah, tuan-tuan. Kita sentiasa cari jalan lah untuk kita mendekatkan diri dengan Rasulullah SAW. Sebenarnya kalau kita tak kenal, susah kita nak dekat. Kita tak rasanya kita buat itu sebahagian daripada sunnah Nabi SAW. Ini saya ambil contoh sajalah. Contoh seorang yang orang ni boleh anggap orang yang ada kebersamaan, sensitif dia dengan Rasulullah SAW. Dia masuk masjid. Kemudian saya tanya dia, kenapa undur ke belakang pula? Saya masuk tadi kerana saya melangkah kaki kiri. Saya perasan kalau ikut Nabi masuk kaki kanan. Dia melangkah undur balik nak mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak adalah besar, tapi itu maknanya dah ada dalam sanubarinya kecintaannya. Sebab ke Nabi ni kita cinta kan. Cinta Nabi ni, cinta ke Allah Ta'ala, sayang, hubbullah ini kena dalam hati. Sebab iman itu dalam hati dilahirkan lisan dan dibuktikan amalan. Berbeza kan. Jadi apalah, kita cari hadis-hadis yang kita baca ni mudah-mudahan dapat memberi kesegaran, keinsafan, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya baca hadis. An Amri ibn Auf al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha Aba Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu ilal Bahrain ya'ti bi jizitiha faqadima bimalim minal Bahrain fasami'atil ansaru bi qudumin Abu Ubaidah fawafau salatal fajri ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa fata'arradu lahu fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ra'ahum thumma qala azunnukum sami'tum anna Aba Ubaidah qadima bi syai'in minal Bahrain. Faqalu, menjawab sahabat, ajal ya Rasulullah. Faqala abshiru wa ammilu ma yasurrukum fa wallahi mal faqru akhsha alaikum walakinni akhsha an tubsata
ad-dunya 'alaikum kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatuhum. Hadis muttafaqun alaih. Ini malis hadis yang Bukhari Muslim lah. Yang kita jumpa dalam Bukhari pada maknanya kuat lah tuan-tuan. Hadis ini berarti daripada Amru bin Auf al-Ansari radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah telah menghantar Abu Ubaidah al-Jarrah, sahabat baginda, ke negeri Bahrain untuk mengutip upti atau pajakan lah. Zaman dulu kan upti, kerajaan Kedah bayar upti, kerajaan Siam, kerajaan Kelantan bayar upti. Dulu, sekarang tak ada lah. Mengutip pajakannya. Kemudian pada suatu malam, datanglah ia membawa harta itu dari Bahrain. Abu Ubaidah baliklah, bawa harta kutipan ufti tadi. Saya tidak dapat membayangkan balik gitu saja ke dengan kereta ke dengan Pajero ke bawa motor ke banyak kita tak membawa balik duit banyaklah. Kena mufti nah begitulah. Ufti tuan. Lalu ramai di kalangan mereka yang bersembahyang subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia balik waktu malam, pagi sampai mereka sahabat-sahabat sembahyang subuh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai sembahyang, beliau terus balik ke rumahnya. Beliau itu baginda lah. Maka ramai orang-orang yang pergi menuju ke rumah baginda untuk menemui baginda, untuk berjumpa Nabi dah. Lepas sembahyang subuh Rasulullah balik. Lepas tu pakat pergi rumah Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun keluar dari rumahnya sambil tersenyum melihat tindakan sahabat-sahabatnya. Lalu beliau bersabda, baginda bersabda, barangkali kamu semua mendengar dengan kedatangan Abu Ubaidah malam tadi membawa sesuatu dari Bahrain. Kan? Baliklah jumpa Abu Ubaidah ni. Harta banyak mufti ni. Bawa kepada Rasulullah. Mereka menjawab, benar ya Rasulullah. Beliau selanjutnya bersabda, ya bergembiralah kamu semua dan bolehlah kamu mengharapkan sesuatu yang akan menyukakan kamu. Bergembiralah. Demi Allah kata Nabi, aku tidak bimbang kalau kamu berhadapan dengan kefakiran. Tetapi yang sangat aku bimbangkan apabila kamu berhadapan dengan kekayaan. Rasulullah sebut, demi Allah aku tidak bimbang kalau kamu berhadapan dengan kefakiran. Fawallahi mal faqru aksha alaikum. Walakinni demi Allah, tetapi yang sangat aku bimbangkan apabila kamu berhadapan dengan kekayaan, yaitu apabila dunia telah diluaskan bagi kamu sekalian seperti mana pernah diluaskan kepada umat-umat sebelum kamu. Kemudian kamu akan berebut-rebutan. Berebut-rebutan lah. Seperti mereka dahulu juga berebut-rebutan. Berebutlah maknanya berebutlah, just berebut. Bila berebut ni berkelahi macam-macam lah nak dapat duit kan. Maka akibatnya dunia ini akan membinasakan kamu seperti mana ia juga telah membinasakan orang-orang sebelumnya. Maknanya umat-umat dulu pun begitu. Akhirnya jadi Rasulullah SAW memberi pada saya hadis ini memberi kita peringatan. Bukan tak boleh jadi kaya. Jangan anggap begitu. Dia bimbang. Rasulullah sayang kepada kita. Kita berebut duit ni menyebabkan berkelahi. Apa lagi. Satu, berebutlah tuan-tuan. Berkelahi. Tak ada masalah. Nabi kata, okeylah. Kalau mari rumah kamu tahu awak balik tadi, boleh. Tapi jangan sampai berebut-rebutan. Tapi itu Nabi bimbang Nabi. Dan berlaku hari ni. Berebut. Tak dapat projek pun berebut. Ada sana, fitnah sana, fitnah sini. Harta. Ada orang kerja pula berebut nak naik pangkat. Tabur pasir, tak kawan. Berebut semua. Ini semua dunia tuan-tuan. Ini ya. Jadi Nabi memberi peringatan kepada kita. Tak ada masalah. Nabi kita tidak bimbang kalau umatnya berhadapan dengan kefakiran. Mana kalau fakir ni tak ada masalah lah. Tak ada fikir banyak dah. Miskin ni adalah. Tapi ada pula tempat lain disebut kefakiran itu boleh membawa kepada kekufuran.
dia miskin sangat, akhirnya dia menjadi kufur, menjadi tidak reda dengan kefakiran dia. Apalah Allah asyik aku ni susah, dah mula itu pun. Tapi biasanya dalam keadaan biasa kita ni, kita tak ada masalah lah. Kita boleh ada masa nak mari semayang, ada masa nak semayang berjemaah, ada masa. Tapi kalau dah kalau di waktu kata pengarang lah kaya, sangat-sangat sedikit orang yang sempat berbuat amal ibadah. Kerana mereka terlalu sibuk dengan bermacam-macam urusan. Begitulah secara ringkas hadisnya, begitu kan. Jadi pertama, yang keduanya, bila kita dah senang sangat itu, kata pengarang, kereta ada, rumah ada, semua dah ada, pada masa tu kita tepuk dada tanya secara nak ke mana kita, nak pergi sembahyang Isya ke, nak pergi sembahyang ke, nak pergi duduk restoran ke, tepuk dada tanya secara, dah senang. Kawan pun call, sekejap nak jumpa, dah set dah. Begitu tuan. Pada masa itu kata Nabi, itulah Nabi sayang kita. Bila kita berebut sangat, hidup kita ni mencari sangat yang itu, fokusnya itu, nawaitunya iaitu duit dan kedudukan almal tadi, harta tadi. Ada orang di sebalik, di belakangnya, iaitu kata pengarang, maknanya kalau begitu layanan kepada harta tadi diberi kepada nafsu, tentulah mudah bagi syaitan untuk mendorongnya membuat maksiat dan mungkar. Di situlah kita takut tuan. Menjerumus kita kepada kemaksiatan dan kedurjanaan. Kita berjumpalah tuan-tuan dalam ayat Quran surah Al-Adiyat. Innal insana li rabbihi lakanud. Sungguhnya manusia itu dengan Allah ni dia degil, kerah hati, mungkar, kanud lah. Maknanya tak sentiasa bertentanganlah dengan Allah. Sebab apa? Wa innahu lihubbil khairi lasadi. Sebab dia bersangat dan sangat cinta, sayang kepada harta itu menyebabkan dia jadi dia letak harta itu pendapatan yang tadi, aset yang tadi duduk depan dia. Dia tidak duduk di dalam hati. Jadi tuan-tuan dan puan ini. Dan dalam surah lain disebut wajamaah mana surah tu, dia mengumpul membilang, wa'addadah, bilang, kumpul, wailul likulli kan, wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a mala wa'addadah, yang mengumpul bilang, masuk dapat 200,000, dapat untung 200,000, 6 bulan lagi, dapat emas pula 400,000, ni saham ni pula 200,000. Kumpul sajalah. Sedekah dak, zakat dak, sumbang dak. Wa jama'a lahu wa andada. Bilang kumpul. Kan nak daftar pergi haji pun 30,000 pun sayanglah. Tapi banyak. Ada orang yang sederhana je. Lebih kurang B40, B50 kan, tapi tak sempat, tak boleh digerayu dapat 30,000 bayar pergi jelah. Carilah nak. Tapi begitulah tuan-tuan. Duit. Jadi sebab itu duit ni akan menjadi kita. Bukanlah duit maknanya kalau itu menjadikan target kita tuan-tuan, maknanya akan kita menyesatkan kita, menyusahkan kita tuan-tuan. Yang maknanya boleh tuan-tuan. Yang tak bolehnya kerana kita menjadikan dia sesuatu yang amat sibuk dalam kehidupan kita, dan masa kita ada masa untuk kita refer rujuk kepada Allah SWT. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ba'sa bil ghina liman ittaqa wa sihhata liman ittaqa khairum minal ghina. Kata Nabi tak ada masalah kaya itu, tapi dengan ketakwaan yang ada pada Allah Taala. Kata di tempat lain disebut, ya amru ni'mal malus soleh al mar'us soleh. Harta yang baik itu kalau harta itu menjadi baik kalau dia berada di tangan orang yang baik, orang yang soleh. Dia tahu nak atur. Halal haram satu hal. Nak sumbang kat mana pun dia ada jadual. Dia ada masa, dia ada. Sahabat Nabi kaya semua. Sebahagian besarnya sahabat yang utama lah. Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Kan? Pergi ke Madinah, Sayyidina Uthman beli telaga 400 dirham. 400,000, 400 dirham. Dengan orang Yahudi. Telaga beli wakaf. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Berapa orang hamba? 7, 8 orang. Lebih pada 5 orang hamba dibebaskan. Satu nak dibebaskan, orang kafir Quraisy kata bawa satu gantang, satu cupok emas. Bawa pergi bayar. Ada duit bayar. Jadi maknanya duit ni perlu tuan-tuan. Sebab kita nak bayar zakat, kita nak sedekah, nak bangun, nak klinik, nak buat hospital.
Nak buat rumah anak yatim, nak buat apa namalah tuan-tuan. Perlu lah. Cuma yang kita tak naknya, dengan ada harta ni kita jadi sombong. Tak kenal Allah Ta'ala, angkuh. Kita tak nak jadi macam Qarun. Bila dia susah, dia minta Nabi Musa doa dia. Bila dia senang, Nabi Musa berjumpa nak minta sumbangan kan. Dia kata apa? Ini harta dia. Dia kata, qala innama utituhu ala ilmin indi. Dia kata, harta ni aku cari. Aku dengan profesional yang ada pada aku cari harta ni. Bukan dari anugerah Allah. Allah dah tak ada dah. Itu yang kita takut Nabi bimbang tu. Takut kita rasa ini harta kita cari, kita semua kita dah tak ada Allah SWT. Jadi bila kawan-kawan pergi jumpa minta sumbangan apa Ais. Jadi kita tak nak macam tu. Sampai menafikan hak orang miskin, menafikan hak anak yatim ke kan. Kita tak nak gitu. Itu tuan-tuan, Nabi peringatkan kita. Tapi kalau kita sederhana pendapatan kita dalam keadaan yang sederhana lah, miskin kita biasa, kita tak sibuk. Kadang-kadang kita kerap juga menyumbang walaupun tak banyak. Kan sedikit. Sebab yang Allah sayang ni sedikit berterusan, bukannya sekaligus berhenti. Itu tak sayang kan. Jadi begitu tuan-tuan. Jadi isu harta ni, isu mencari harta ni, kalau kita jadikan niat yang sebenarnya, dia akan merosakkan kita lah tuan-tuan. Tapi memang manusia begitu. Dia cinta kepada harta ni. Dia biasa semua orang. Tapi kita kena ditapis, dilindungi oleh semangat keimanan kepada Allah SWT. Gitu tuan-tuan. Kata Nabi SAW daripada Ibnu Abbas, "Lau kana li ibni Adam wadiyam min malin labtagha salisan." Anak Adam ni, kata Nabi, kalau dia ada 2 bukit harta emas dia nak yang ketiga. Begitu tuan. Tak puas, memang begitu tuan. Tapi yang kita nak ialah cara mencarinya dengan baik, halal haramnya, caranya. Yang kedua, belanjanya macam mana. Sebab harta yang ada pada kita ni, di padang mahsyar, kita akan ditanya. Daripada mana harta kita dapat, ke mana kita, min aina aktasabuhu. Daripada mana kita dapat harta, dan ke mana kita membelanjakan. 2 soalan harta itu. Kita akan di padang mahsyar, jadi kita kena berhati-hati. Jangan sampai kita leka dan lalai, jangan sampai kita meninggalkan perkara-perkara yang diharam oleh Allah SWT, ataupun meninggalkan perkara yang Allah suruh jalan yang baik, kita buat apa saja, yang penting dapat duit, dapat harta. Itu Nabi bimbang tuan-tuan. Takut terjakit. Zaman Nabi ada peristiwa juga nak bagi tahu kepada kita. Dalam perang Badar, tuan-tuan tahu kan, perang Badar, Nabi letak berapa puluh orang pemanah tu di bukit tu. Kan? Jadi bila berperangan berlaku, peringkat awal kita dah mula berjaya. Jadi ramai tentera musuh ni dah lari, kan? Tinggal rampasan barang-barang ghanimah ni. Jadi kawan-kawan kita, sahabat-sahabat duduk atas bukit ni, sebahagiannya tak sabar, turun, tinggal bukit. Kata Nabi, kamu duduk di bukit ini, apa terjadi, mesti duduk di sini. Jadi pada masa yang sama, tentera Khalid, pimpinan Khalid, orang kafir Quraisy tadi, naik ke bukit, tak ada nak panah dia dah. Jadi menyebabkan, adalah Sayyidina Ali, sahabat-sahabat lain, dia menyebabkan tentera Islam masa itu berkelimpangan sikit. Dan Rasulullah sendiri pun kan jatuh, patah gigi, ada semuanya. Jadi begitu kan. Ini Nabi memperingatkan kita. Semua orang begitu. Jadi kita nak, bab kata hadis ni lah, makna ada dua wadi duit emas, nak satu lagi wadi, nak yang ketiga, lembah yang ketiga duit. Tapi kita tak ada masalah. Asalkan kita tahu harta ni, kita kena buat sebagaimana sahabat-sahabat buat. Saya kutkan sikit sahabat-sahabat ni tuan-tuan. Kalau Sayyidina Abu Bakar kata apa tentang harta? Jadikanlah kami kaum yang memegang dunia dengan tangan kami, bukan di hati. Maknanya harta duduk di tangan, bukan duduk di hati. Masalah kita duduk di hati, jadi orang mari minta kita tak bagi. Kita sayang sungguh-sungguh dia. Duduk di hati ni iman. Duduk di hati ni Allah Ta'ala dan Nabi kita. Kita letak harta di sini. Jadi kita, bila kalau dah orang suka makan hati ni susah. Kita sampai sikit-sikit pun.
cik hati dia. Dia mudah cik hati. Pasal dia menyimpan dalam hati. Saidina Umar kata, itu ni sahabat-sahabat Nabi. Dia ada harta, kaya, senang, tapi dia duduk, harta itu duduk di tangan dia. Bukan duduk dalam hati. Kata Saidina Umar, ya Allah, tempatkanlah dunia dalam genggaman tangan kami, jangan kau tempatkan ia di lubuk hati kami. Itu maknanya sahabat mengimbangi pesanan kecintaan Nabi, kebimbangan Nabi tadi dibuktikan oleh sahabat, maknanya dia tidak menjadikan harta itu suatu yang di hati, tapi dia ada di tangan dia. Orang minta, sumbang. Gitu kan. Gitu. Kata satu lagi, Saidina Ali kata saya, kita ambil sahabat lah mudah. Mereka mana mereka menjadikan harta ini suatu, bukanlah suatu yang tersimpan dalam hati, yang boleh merosakkan dia kan. Kata Saidina Ali, kuasai dunia dan pimpinlah dia. Letakkan dia di tanganmu, tapi jangan menyimpannya di hatimu. Berebut kan, lawatan. Kalau berebut yang tu duduk di hati, usah habislah. Kan tuan-tuan dan puan. Itu pesanan Nabi supaya kita tidaklah begitu menjadikan dia ni sesuatu yang diimani lah. Sebab harta ni sebenarnya yang nikmat yang paling baik lagi di sini bukan harta, nikmat sihat tu. Kan? Nikmat sihat tu yang pertama. Harta ni kalau ikut nombor 2, nombor 3 tak ada dalam list. Nikmat redha Allah dan nikmat sihat. Bila kita sihat tu, harta boleh ikut kita lah. Kalau kita tak sihat, tuan-tuan, kambing kurban pun ni ambil sikit yang daging kan? Tak makan. Kita banyak, tak boleh makan, tuan-tuan. Jadi harta nikmat lah. Kita tak ada. Hadis Nabi kata tak ada masalah, kaya, la ba'sa, tetapi kekayaan yang orang yang bertakwa. Nikmal mal, harta yang baik itu berada hendaklah di tangan orang yang baik. Baru harta itu menjadi baik, bermanfaat. Membawa dia kepada surga, membawa dia kepada perintah Allah Ta'ala, jika dia orang yang soleh, tuan-tuan dan puan. Begitu. Kalau harta dah ada pada korun, dia tak sumpah. Bahkan dia berlagak-lagak pula. Fakharaja ala qaumihi fi zinatihi, dia keluar tayangkan pakaian dia apa semua. Itu tak nak macam itulah. Begitu tuan-tuan, sekadar ringkas. Jadi saya terus kepada, kalau ada tuan-tuan nak bagi pandangan apa semua bolehlah. Kita terus kepada maknanya sifat kita tak nak adalah hadis-hadis lain yang menyebut terkut apa semua tu, itu semua tak sesuai lah, tidak di tangan orang yang soleh. Bahkan kedekut apa semua tu boleh membawa kepada kerosakan lah. Wattaqus suhu, berhati-hatilah kalian dari kekikiran, kedekut lah, kelorek, kedekut, kikir lah. Karena sifat kikirlah yang menghancurkan umat-umat sebelumnya. Jadi tak ada masalah. Kita tak kedekut, kita pemurah, kita orang kata dermawan, kita suka bantu orang, kita suka tolong, karena semuanya itu akan memberi keberkatan kepada harta kita kan. Saya terus kepada hadis yang ke-23, masa yang paling sesuai untuk bersedekah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, ayus sadaqah a'zam ajra? Qala, anta saddaqa wa anta sahihun takhshal faqra wa ta'malul ghina wa la tumhil hatta iza balagatil hulqum qulta li fulan kaza wa li fulan kaza wa qad kana li fulan. Hadis ada daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang datang berjumpa Nabi, dia tanya, ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahala? Sedekah ni dah pahala semua dah, tapi sahabat nak tahu yang lagi hebat lagi pahalanya. Begitu. A'zamu, lebih besar balasannya, begitulah. Nabi menjawab, iaitu sedekah yang engkau berikan sedangkan engkau pada masa itu sihat. Sihat? Sedekah. Sebenarnya engkau
bakhil merasa sayang untuk menderma harta. Dia sihat dan kita rasa dalam keadaan kita sihat, kalau kita sedekah kita rasa rugi duit aku. Dia macam datang macam tu. Ataupun kata Nabi, takhsal fakru. Dan engkau takut menjadi fakir, engkau berangan-angan menjadi lebih kaya. Jadi kalau kita bersedekah, pada tadi kita dah cukup dah. Aku ni nak cukup lagi ada 5,000 jadi 50,000. Kalau aku sedekah ni 2,000, 1,000 tak cukup. Lambat pun kaya. Aku nak. Masa tu dia sedekah. Dalam keadaan dia sihat, dalam keadaan dia takut miskin, dia sedekah. Kita ada macam mudah aku hadis kalau kita ada RM50 kan. Kalau aku sedekahkan ni RM20 kan. Aku macam-macam datang iblis nafsu. Jadi kita sedekah pada masa tu tuan. Kita tak nak, Nabi tak nak di sini. Kata Nabi, jangan engkau menangguh-nangguhkan sedekah sehingga apabila roh sampai ke kerongkong, lalu ketika itu barulah engkau berkata, ini untuk si fulan, duit ni, Belfire ni untuk anak yatim di sini, Alfa ni untuk rumah. Baru nak sedekah dah nyawa maknanya ataupun kita dah sakit baru nak sedekah. Nabi kata sedekah yang paling baik itu azam besarnya kita sihat. Dan kita rasa kalau aku sedekah ni aku jadi miskin. Padahal tidak, tapi perasaan tuan. Kita rasa kita nak labur lagi 5,000, nak tambah lagi. Mari orang ni nak. Mari cerita. Dah 4 tahun dah pondok ni tak siap. Bolehlah tuan tolong saya bagi 5,000 begitu contoh bagi orang ada lah. Bukan kita kan. Tapi maknanya pada masa tu dia rasa kalau aku bagi ni rugi aku menjaga. Dia pun bagi. Itulah. Paling besar. Pergi kita bagi hari Jumaat RM1, RM2 pun pahala juga. Tapi maksudnya sahabat ni nak cari best among the best lah, yang makna begitu. Ya. Tapi Nabi beri peringatan, jangan tangguh. Sebab bila nyawa sampai ke harkum baru kita nak sedekah, tak adalah nilai. Kalau kita nak taubat pun begitu. Ror nyawa duduk sini baru nak taubat, ya Allah aku nak taubat dah. Kena jangan tangguh. Ni isu sedekah tadi ya. Tadi isu kaya, nak cari harta saja tanpa merujuk kepada peringatan-peringatan Allah Taala. Yang pentingnya kita jangan dikawal oleh nafsu dan syaitan. Yang anggap tindakan kita tu walaupun kita kedekut, syaitan memberi gambaran cantik. Kita tak bagi sumbang tapi syaitan kata janganlah bagi cukuplah nanti anak tuan nak pergi kasut, nak pergi sekolah. Dia macam mengganggu kita. Sebab nafsu ni tak pernah bawa kita, nafsu tak pernah bawa kita kepada baik, dia bawa kepada tak baik. Kita nak bagi 20. Betul, tak ada RM1 ambil RM1, bagi dia begitu nafsu. Ini tuan-tuan. Jadi pesanan Nabi ni bersedekah dalam keadaan kita sihat, kita sedar, kita waras, kita boleh buat pertimbangan. Dan pada masa Nabi kita didatangi oleh fikiran, kalau aku sedekah ni miskin aku, susah aku, pada tu kita bagilah tuan-tuan. Saya pun tak. Yang kedua, Nabi pesan kepada kita jangan sampai last minute. Kalau sampai last minute tuan-tuan, kita akan menyesal lah tuan-tuan. Dalam surah Al-Munafiq kan, Al-Munafiqun, Rasulullah menyebut wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Belanjalah, infaklah kamu sebelum datang. Dia minta dengan Allah Taala menangguhkan. Dia nak bersedekah. Munafiqun. Kalau dia dah balik ke dunia, dia nak bersedekah. Kan? Sedekah ni besar peranannya tu. Bila kita mati, tengok orang bersedekah tadi, hebat hidupnya di padang mahsyar, dilayani dengan baik, ada payung ekong dan seumpamanya. Baru masa tu dia minta dengan Allah Taala balik ke dunia, dia nak bersedekah. Bersedekah bukan nak pergi ke Mekah, nak sedekah dulu. Tuan-tuan. Jadi saya ambil sikitlah karangan pengarang ini. Menderma harta adalah suatu perkara yang sangat susah bagi seseorang, melainkan dalam bentuk kewajipan seperti zakat, itu, atau dalam bentuk kesedaran yang mendalam sehingga penderma merasakan
harta yang didermakan itu adalah sebagai simpanannya yang kekal dan akan diberi ganjaran yang berlipat ganda pada hari kiamat. Banyak orang kaya tetapi tidak mahu menderma. Dia takut menjadi fakir dan selalu berusaha menambah lagi kekayaannya yang sudah ada. Maka ketika hati sangat terpaut dengan harta, sangat cintanya harta tadi, maka ketika itu masa yang paling baik untuk berderma kerana ia telah mampu berhadapan dengan godaan syaitan dan hawa nafsu. Kan begitu tuan. Yang selalu menakutkannya menjerumus ke jurang kefakiran kan. Sebab syaitan iblis akan bagi tahu kita akan susah, akan hilang duit, susah tuan. Jadi macam-macam kan. Jadi akhirnya kita tak sumbang, kita tak derma. Bagi orang yang berlawan dengan nafsu tadi dalam keadaan dia cinta sayang sangat juga, dia sumbangkan juga tuan-tuan. Maka kata pengarang, siapa yang mampu melawan hawa nafsunya, pada saat itu berarti ia telah meraih kejayaan yang sangat besar. Lainlah halnya dengan seorang yang berada dalam keadaan sakit, tenat, nyawa pun sudah dah nak dirasa nak berpisah daripada badan. Tanda-tanda kematian pun semakin dirasa. Ketika itu putuslah harapan memiliki atau menguasai hartanya. Maka mudahlah dia berkata, dia dah tak boleh buat apa dah. Dah nyawa nak dekat nak pergi dah. Ambillah harta ni, ambillah kamu ni. Dia tak ada. Itu dia. Nilai yang terbaik ialah dalam keadaan kita ada sihat, sedar, tapi kita tahu kalau kita sedekah ni kita rasa macam menyusahkan aku akan menjadi susah, akan menjadi miskin. Tapi dia lawan juga, dia beri juga, dia derma. Jadi itulah tuan-tuan, nilai sedekah yang paling baik yang kita belajar malam ini. Jadi soal sedekah ni saya tak ceritalah. Baik banyaklah kelebihan-kelebihannya nah. Kelebihan-kelebihan sedekah ni. Jadi sedekah ni boleh menghapuskan as-sadaqatu tutfi'ul khati'ah, kesalahan dosa-dosa kita kan, sebagaimana air memadamkan api kan. Kalau di akhirat pula sedekah ini boleh menjadi pendinding. Ittaqun nar walau bisyikhi tamratin. Sedekahlah kamu, takutlah pada api neraka itu dengan bersedekah. Di pada masa orang yang bersedekah ni mendapat bayangan. 7 bayangan ni termasuklah orang yang bersedekah. Tangan kanan beri, tangan kiri tak tahu. Jadi itulah saja pada malam ini tuan-tuan. Kita kena cari harta. Wa batari fi ma ataqallahu darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Cari harta, cari. Jangan lupa nikmat nasib kita di dunia. Tapi jangan kita dipengaruhi sampai kita menjadikan harta itu, itulah hidup kita. Kita letak di hati, bukan kita letak di tangan. Sebagaimana sahabat-sahabat Nabi tuan-tuan. Dan kita juga baca hadis yang berikut, iaitu time yang paling berharga untuk bersedekah ni nilainya ialah masa kita rasa takut susah. Aku bagi RM5 ni, hari ni tak makan aku, lapar aku. Kita pun bagi. Kita yakin begitu tuan-tuan. Dalam keadaan kita sihat, dalam keadaan kita menyedari kalau aku sedekah ni aku akan miskin, aku akan susah, tak akan kaya. Jadi kita lawan, itu lawan nafsu tuan-tuan. Jadi lawan syaitan yang membodek kita, yang mempengaruhi kita supaya tidak berderma, supaya kita tidak menyumbang kerana takut menjadi fakir, susah hidup. Tapi kita lawan juga, akhirnya kita berderma. Dan pada masa itu nilai sedekah tadi tinggi dah tuan-tuan di sisi Allah SWT. Ada tuan-tuan? Ada pandangan? Dah masuk Isya dah. Sebab umat-umat dulu pun berkelahi kerana harta ini kan. Kita pun samalah sekarang berebut. Jadi kalau kita letak harta di depan dalam hati kita, maknanya dia akan merosakkan kita lah. Sebaliknya kita letak harta itu di tangan. Kita letak di luar. Senang kita atur. Kita letak dalam hati kita ni keimanan kepada Allah Ta'ala. Ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Inilah yang akan mengendalikan harta. Bagaimana caranya, kemana nak belanjanya, bagaimana nak cari yang baiknya, apa hukum, apa halal, bila nak bayar zakatnya, bila nak sedekahnya. Begitu tuan-tuan. Mudah-mudahan kebimbangan Nabi ini tidak
tidak sampai ke kita terpengaruh. Kita tahu ada Nabi dah sayang kat kita ni, dia takut kita terpengaruh. Menjadikan harta ini segala-galanya dalam hidup kita dan letak dalam hati kita menyebabkan akhirnya dia membawa kita kepada kedurhakaan, kemaksiatan, kemungkaran, kedeku, berkira dan seumpamanya. Jadi itu sajalah pada malam ini, tuan-tuan. Ada soalan? Hadis kita yang ke-23 dan 22 kan? Ke-22 ya. Yang Nabi juga pesan kita jangan tangguh. Ini nak sedekah lah tuan-tuan, jangan tangguh-tangguh. Nanti. Dan yang keduanya, yang kita sedekah tu kata pengarang, itu hak kita. Yang kita tak sedekah tu hak keluarga kita. Kan? Yang kita makan, keluar lagi tinjau. Yang kita pakai ni lusuh walaupun mahal. Branded pun tak kisahlah. Naik kapal tuban nak pergi beli baju tapi branded. Tapi akhirnya lusuh. Tapi yang hak kitanya, hak RM1, RM2, RM1,500, RM200 yang kita beri itulah. Yang kita wakaf buat perigi ke, wakaf buat apa-apa lah tuan. Tuan tolong orang susah kan. Itu yang hak kita. Ma indallah, ma indakum yang fadu. Apa yang ada pada kita akan hancur. Selesai. Ma indallah, apa yang ada di sisi Allah itu kekal. Yang ada di sisi Allah itulah sedekah kita telah kekal. Dia akan berjumpa dengan kita di padang mahsyar, di alam kubur. Dia akan membantu kita. Jadi itulah tuan-tuan, kita cari jalan supaya harta dan duit yang kita cari ini tidak sampai berada dalam hati kita. Kerana dia akan boleh membawa kita kerosakan dan kemusnahan kepada kehidupan kita dan akhirnya menjadi kedeku, kelorek, takar jering dan seumpamanya. Wa'iyadzubillah lah tuan-tuan. Sebab harta kita cari, kan, takkanlah kita nak bagi korang buat overtime, pergi kan, kerja pasal malam lagi, dengan jabat lagi balik overtime. Nak bagi ke orang. Itu. Tapi kalau kita yakin, kita bagi sedekah sikit tu, Allah akan beri sumbangan. Mana qasad sedekah, tidak akan rugi harta sedekah itu. Allah akan ganti insya-Allah. Tak ada, tuan-tuan? Tak ada. Kita A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma in hadza iqbalu lailik wa idbaru nahrik wa aswatu ra'atik. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa lataqat ala ta'atik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. ووثق اللهم رابطتها وأدمدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي وصف صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين اللهم آمين اللهم إنا نسألك نعوذ بك من علم لا ينفع. Ya Allah, lindungilah kami daripada ilmu yang tidak memberi manfaat. Wa min qalbin la yakhsha. Lindungilah kami daripada hati yang tidak tenteram. Wa min nafsin la yasba. Dan dari hati, lindungilah kami daripada nafsu yang tidak sentiasa puas. Nafsu yang sentiasa yang selalu menggoda kami kepada ketidakbaikan, keburukan, ya Allah. Wa min du'ain la yustajabalah. Lindungilah kami daripada doa yang Engkau tidak terima. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.